Kita mengambil ruang waktu yang sebentar ini untuk bersama-sama kita berkongsi mengenai betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam ayatnya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan puasa kepada kamu seperti mana umat yang terdahulu. Umat terdahulu pun puasa, cuma beza puasa mereka dengan puasa kita ni agak ketara. Iaitu kalau agama Hindu, puasa mereka tidak boleh makan dan tidak boleh minum kecuali susu. Hindu mereka puasa tapi boleh minum susu saja. Nah, itu dia. Allahu Akbar. Dan juga agama-agama yang lain. Ya, masing-masing ada ritual agama dia sendiri. Tetapi kita ni, alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita farhatan ni, dua kegembiraan, iaitu yang pertama kegembiraan waktu berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua ialah apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga nanti. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Objektif yang Allah tetapkan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab berpuasa ini ialah untuk mencapai ketakwaan, ialah untuk melihat siapakah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bab sembahyang, Allah perintahkan kepada kita, Allah nak tengok berapa orang yang fokus dalam sembahyang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok berapa orang yang fokus. Kita sembahyang 4 rakaat, sembahyang Zuhur, Asar, kemudian sembahyang Maghrib 3 rakaat, sembahyang Isya 4 rakaat, sembahyang Subuh 2 rakaat. Berapa orang yang mampu untuk fokus dalam sembahyang 17 rakaat? Berapa orang yang mampu untuk fokus mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala? No, kalau kisah, kalau kita lebih makruf di tanah Melayu ni ialah Tok Kenali. Suatu ketika Tok Kenali sembahyang berjamaah sembahyang Jumaat. Tok Kenali sembahyang Jumaat di belakang Tok Imam yang baca khutbah dan juga imam yang memberi khutbah dan juga imamkan sembahyang Jumaat tersebut. Selesai saja habis sembahyang Jumaat, Tok Imam pun balik ke rumah. Tok Kenali dia sembahyang balik sembahyang Zuhur. Sembahyang balik sembahyang Zuhur. Habis saja sembahyang Zuhur, anak murid pekat tanya kepada Tok Kenali, Tok Guru pasal apa sembahyang Zuhur tadi? Tanya Tok Guru, pasal apa Tok Guru sembahyang Zuhur? Maka Tok Guru kata, tadi waktu sembahyang tadi ni, Tok Imam sembahyang Jumaat tadi ni, dia duduk teringat dia terlupa santan di kedai. Cerita lama. Duduk teringat santan. Allahu Akbar. Jadi orang kampung ni pergi tanya Tok Guru, Tok Imam, betul ke Tok Imam ada tertinggal, terlupa membak santan? Dia kata, betul, tengah duduk sembahyang Jumaat tadi, aku teringat bak santan, aku tertinggal santan. Allahu Akbar. Jadi begitulah sukannya untuk kita sembahyang dengan penuh khusyuk, dengan penuh fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Puasa kita adalah untuk melihat sejauh mana orang yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan senang untuk menjaga puasa kita bermula daripada waktu subuh pukul 6 pagi sampai pukul 7.30 malam lagi. Allahu Akbar. Bayangkan, nak jaga puasa kita ni satu hari 13 jam 30 minit. Daripada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 7.30 saat lagi ni, nak jaga daripada mana? Nak jaga mata kita daripada melihat benda yang haram, nak jaga telinga kita daripada mendengar perkataan-perkataan yang tak elok, nak jaga lidah kita daripada kata ke orang, nak jaga tangan kita, nak jaga kaki kita, nak jaga perut kita, nak jaga kemaluan kita. Allahu Akbar. Tetapi semuanya itu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kita semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sesiapa yang menyebutkan perkataan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang melibatkan 7 anggota. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana ada 7 suku kata. 7 suku kata di dalam 2 kalimah tersebut. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dapat menghapuskan segala dosa yang dilakukan oleh 7 anggota badan. Apa dia 7 anggota badan? Ulama sebut 7 anggota badan itu ialah mata kita ni yang tengok benda yang haram. Telinga kita dengar benda-benda yang tak elok. Ni telinga kita. Lidah kita yang cakap kata ke orang dan sebagainya. Allahu Akbar. 3 dah. Yang keempat dia tangan, 2 tangan kita. Anggota yang keempat. Anggota yang kelima, kaki kita. Yang kelima, kaki kita. Yang keenam, perut kita. Benda makan benda-benda yang haram dan juga syubhat. Dan kemudian yang ketujuh, anggota yang ketujuh ialah anggota kemaluan kita. Berapa orang yang boleh jaga 7 anggota badan ni? Allahu Akbar. Jadi 7 anggota badan ini yang melakukan sebarang salah dan juga silap ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat diampunkan, dihapuskan dosa tersebut dengan menyebut perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lihatlah betapa rahmatnya, maha kuasanya, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa anggota tubuh badan kita ni, 7 anggota ni, dengan hanya menyebutkan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, Allahu Akbar. Kemudian ulama tambah lagi perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ada 12 huruf. Muhammad Rasulullah ada 12 huruf. 12 huruf digabungkan dengan 12 huruf menjadikan 24 huruf. Maka ulama menyebutkan sesiapa yang menyebutkan kataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun hanya sekali pada hari tersebut, maka diampunkan dosanya 24 jam yang lalu. Allahu Akbar. Dalam kitab Usulul Usul karangan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Bayangkan kataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Seandainya kita menyebutkan hanya sekali, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, menghapuskan dosa kita 24 jam yang lalu. Sebab itulah kita digalakkan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari. Paling kurang sekali. Paling kurang sekali. Kalau boleh sebut 10 kali, alhamdulillah lah. Kalau boleh sebut 10 kali itu alhamdulillah lah. Allahu Akbar. Lagi banyak, lagi baik. Kenapa? Karena itulah pelaburan kita yang akan kita simpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Allah tawarkan kepada kita terlalu banyak ganjaran. Ganjaran pahala yang berlipat kali ganda berbanding di bulan-bulan yang lain. Pahala puasa saja yang Allah yang Allah tidak memberitahukan kepada kita, tetapi pahala-pahala lain semua digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang fardu kita tunaikan tadi, sembahyang asar tadi, seolah-olah kita menunaikan 70 kali sembahyang asar pada hari yang lain. Bermakna seolah-olah 70 hari ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita dengan hanya satu waktu asar sahaja tadi. Kalau kita sembahyang sunat, Allah berikan ganda seolah-olah kita menunaikan sembahyang yang fardu di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah apabila Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat mengenai ganjaran yang Allah tawarkan kepada
umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ganjaran di dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan seolah-olah seandainya kalaulah seluruh tahun itu menjadi Ramadan. Allahu akbar. Bayangkan betapa besarnya ganjaran pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merakamkan lagi dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Quran. Dan kita tahu bahawa ayat yang pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan ialah dalam surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allahu akbar. Ayat yang pertama mengajukan, menyeruh kita, meminta daripada kita semua umat baginda Rasulullah SAW ialah betapa pentingnya membaca. Kerana membaca itu adalah ilmu agar kita dapat melakukan segala amal kita dengan mudah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Dan apakah itu ilmu yang sebenarnya? Ulama membahaskan ilmu. Ilmu ialah sesuatu perkara yang membawa kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ilmu. Ilmu ialah yang membawa kepada kita diri kita ni mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikira ilmu. Dan selain daripada itu dinamakan pengetahuan. Maknanya kalau kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, mungkin ada yang menoreh getah. Toreh getah. Bawa penoreh tu, syau tu, pergi toreh getah. Suruh dia toreh sendiri tanpa kita berikan ilmu ajar. Berapa orang yang boleh toreh? Semua boleh toreh. Bukan payah mana pun, bawa tarik pisau tu kan. Pergi tarik kan, daripada arah belakang sampai ke depan. 180 darjah. Betul tak? Abang-abang, ayah-ayah yang nak pergi menoreh getah, tarik dari belakang, dia tak pusing semua. Dia tak pusing pokok getah tu semua, dia tarik daripada atas pusing semua. Dia panggil orang kata gila je ni. Tak ada orang pernah orang toreh getah 360 darjah. Orang toreh getah ni 180 darjah ya. Orang taruh pula tu lepas ni nak buat lagi pula. Habis sebelah baru buat sebelah lagi. Betul tak? Ilmu. Tak apa. Yang kedua, nak toreh getah. Nak toreh getah ni dia ada lapisan. Lapisan luar, lapisan dalam tak boleh toreh. Kalau lapisan dalam toreh, habis kena kulit getah yang sebenar. Alamatnya habis, getah pun habis, pokok pun rosak batang dia. Kulit dia rosak. Toreh getah. Tu. Kemudian, tengok lagi. Tengok lagi apa dia? Yang ketiga. Allah kurniakan kepada kita semua. Allah kurniakan kepada kita semua apabila kita tarik toreh getah tersebut. Pokok getah tu dia mengeluarkan hasilnya iaitu getah. Siapa yang bagi keluar getah ni? Pasal apa pokok lain ada getah tapi kita tak ambil buat? Tu pokok kemboja tu, pokok bunga tu. Pokok bunga tu kan. Pokok bunga kemboja yang duk simpan tanam di kubur belakang tu. Duk tanam tu. Kalau kita petik daun dia akan keluar apa? Keluar getah. Tapi kita tak ambil buat pun. Berapa orang yang pergi toreh pokok tu, tengok-tengok je nak pergi ambil getah tu pasal apa? Dia nak hantar pergi getah sekerap. Tak ada. Sebab apa? Sebab itulah kita melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Iaitu ilmu ialah sesuatu perkara yang boleh membawa kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ilmu yang sebenar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah. Contoh yang lain. Hari ini kita tengok. Hari ini kita tengok. Kita tabur, kita tanam pokok getah. Jenak satu saja kan. Tapi Padi, bila kita tabur satu tapi jenak berapa batang? Kita tak tahu. Ada 3, ada 4. Baik.
Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Padi, satu benih padi yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil. Satu butir padi itu yang Allah rakamkan dalam Al-Quran tersebut akan bercambah menjadi 7 batang ataupun 7 apa? 7 perdu dia. 7. Daripada 7 tersebut dia akan lahirkan lagi tangkai. Daripada setiap satu tangkai ada 700 tangkai. Ada 100 tangkai. Bermakna 700 benih yang Allah tawarkan bagi orang yang infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak beritahu kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah teknologi pada hari ini capai satu butir padi itu apabila dia tumbuh keluar 700 biji, takkan berlakunya kiamat. Selagi mana teknologi hari ini tak sampai tahap tersebut. Sekarang di Malaysia, Madi mengeluarkan benih padi, satu benih padi yang tumbuh sebenarnya paling banyak. Cuba pergi tanya Madi ataupun kita Madi lah bagaimana Mada. Cuba tanya Mada. Mada buat kajian dengan Madi. Paling banyak dalam Malaysia ni baru 150 benih, 150 butir padi. Yang terbaru yang saya dapat maklumat ialah 180. Satu benih padi ni dia keluar 180. Di mana satu tangkai tu ada sehingga 14 lagi tangkai-tangkai kecil dia. Dalam satu tangkai besar. Jadi jumlah semua lebih paling maksimum 180. Tetapi di China teknologi padi tersebut, satu butir padi tersebut, mereka dah berjaya sampai 300 biji. Hasil yang dikeluarkan ialah 300 biji dalam 7 tangkai tersebut. Maknanya tak sampai lagi tahap seperti mana yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan sehingga 700 biji ataupun 700 kali ganda. Semua ini terangkum di dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua mempunyai 6.236 ayat. 6.236 ayat itu terbahagi kepada 6 bahagian. Daripada 6.000 ayat Al-Quran itu terbahagi pula kepada 6 bahagian. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada manusia sesuai dengan keadaan semasa. Sesuai dengan keadaan semasa. Apabila hari ini kita baca Quran, kita kaji Al-Quran, baru jumpa apa yang Allah ceritakan pada zaman dulu ni. Pada zaman dulu tersebut tak sama seperti mana zaman sekarang. 6.000 ayat tersebut, 1,000 ayat Allah ceritakan mengenai berita gembira kepada orang yang beriman. 1,000 ayat. 1,000 ayat mengenai berita gembira. Lihatlah bagaimana Allah ceritakan dalam syurga. Allahu Akbar. Berita gembira kepada orang yang beriman, Allah tawarkan kepadanya syurga. Syurga pula, Allah tawarkan lagi kepada syurga, kepada ahli syurga ni sebut dengan berbagai-bagai nikmat. Wa talhim mandud, iaitu ada pisang yang bertandan-tandan. Allah ceritakan lagi ada buah delima, ada buah kurma dan sebagainya dalam syurga tersebut. Bahkan Allah ceritakan lagi mengenai bidadari dalam syurga. Dalam Quran tersebut Allah ceritakan juga bidadari dalam syurga. Wa kawa'iba atsraba. Bidadari dalam syurga ini yang Rasulullah ceritakan, ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak terlintas dia dalam telinga oleh hati manusia.
Kalau hari ini kita lintah mengenai nikmat syurga, bermakna itu bukan lagi nikmat yang sebenar. Nikmat yang sebenar ialah yang kita tak pernah terfikir langsung, tak pernah terlintas. Bidadari tersebut. Ya Allah ceritakan bidadari wa kawa'iba asraba. Bidadari itu terlalu cantik rupa bentuknya. Rupa bentuk dia ni, rupa bentuk bidadari ni terlalu cantik, terlalu seksi. Wa kawa'iba asraba. Para alim ulama hari ini mentafsirkan iaitu yang mempunyai bentuk badan yang seksi, sensasi. Tu dia. Hari ini kalau kita tengok badan kan, atas, tengah dengan bawah semua sama, bukan dia. Bidadari dalam syurga ni ada bentuk dia. Atas tu besar kan. Bawah tu kita rendah, tengah dia dengan pimai tu. Orang kata bahasa kita orang budak-budak, orang muda-muda kata apa? 36, 24, 36. Cerita dia macam tu lah. Ni bidadari dalam syurga pun macam tu juga. Bidadari lagi cantik rupa bentuk badannya. Wa kawa'iba asraba. Allah rakamkan dalam syurga. 1000 ayat menceritakan mengenai kelebihan ataupun nikmat yang Allah tawarkan kepada ahli syurga. Dan 1000 ayat lagi Allah ceritakan mengenai penderitaan sengsara yang akan dialami oleh orang yang masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk dalam neraka nanti, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana siksanya api neraka tersebut. Seandainya batu kecil sebesar kuku manusia ini, bukan besar kuku, sebesar biji sawi. Seandainya manusia ini memijak batu api neraka sebesar biji sawi, nescaya akan menggelegak otak manusia. Dia betapa sengsaranya azab bagi ahli neraka. 1000 ayat mengenai azab yang Allah berikan kepada ahli neraka. 1000 lagi ayat mengenai ayat saintifik. Sains. Ulama kira-kira rupa-rupanya ada lebih kurang 1000 ayat mengenai saintifik. Di mana ayat saintifik sebut sebagai contoh, was-sama'i dzatir raj'. Langit itu yang mempunyai biasan. Hari ini ulama kaji, saintifik kaji, saintis kaji, rupa-rupanya ar-raj tersebut ialah ozon, lapisan ozon. Wal ardi dzatis sad'. Dan bumi ini Makkah sebab apa? Rupa-rupanya keluarnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi yang kering kontang. Tu Allah ceritakan. Di dalam Al-Quran ada 1000 ayat mengenai saintifik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Waktu bila yang kita digalakkan baca Quran? Iaitu tidak lain dan tidak bukan ialah pada waktu malam. Al-Quran digalakkan dibaca pada waktu malam. Kerana apa? Kerana Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam pada waktu malam. Sebab itulah hari ini kita buat kumpulan tadarus. Buat. Saya tak pastilah masjid ni ada buat ke tak tadarus. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi ada kes tadarus Taman Cendrawasih. Dialog start. Sebab apa? Pasal tadarus ya. Jadi salah seorang dalam tu ada COVID, habis semua. Berapa belas orang kalau ni dialog start. Sebab apa? Sebab tadarus. Allahu Akbar. Kita doa mudah-mudahan Allah jauhkan wabak penyakit yang kita tidak inginkan tersebut. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita dalam bulan Ramadan ini, bukan untuk kita hanya sekadar meletakkan jadi hiasan di dalam masjid ataupun di rumah. Berapa ramai hari ini yang letak Al-Quran hanya letak di dalam mari-mari masing-masing, tetapi berapa ramai yang boleh membaca Al-Quran. Ambil Al-Quran tu baca. Sedangkan
Sedangkan ada 6 perkara seandainya kita melihatnya diberikan pahala. 6 benda yang seandainya kita tengok benda tersebut, maka Allah kurniakan ganjaran pahala walaupun tanpa sebarang niat. Yang pertama, tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. Tapi hari ini kita tak bolehlah tengok Kaabah. Yang kedua, kita tengok Quran. Tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Allahu Akbar. No? Ni ayat-ayat Quran ada tulis ni. Ni ada tulis depan ni, no. Ada ayat Quran. Ha ni atas ni. Qad aflahal mu'minun. Ni, tengok ayat Quran. Dapat pahala. Allahu Akbar. Walaupun tak baca, baru tengok. Apatah lagi kalau kita boleh pegang Quran, baca satu ayat, tutup pun jadi. Itu kira paling menyegar. Paling menyegar ni ialah orang pegang Quran, tengok satu ayat, baca satu ayat. Itu paling menyegar. Sedangkan sunnahnya ialah sekurang-kurangnya 3 ayat. Imam Syafi'i mengatakan sunnah seandainya kalau nak baca Quran, sama ada dalam Quran, sama ada dalam semayang ataupun di luar, ialah sekurang-kurangnya 3 ayat. Kerana 3 ayat ialah yang paling pendek dalam satu surah. Dalam surah yang paling pendek ialah surah Inna A'tainakal Kautsar. Nah, yang ketiga, apa dia? Tengok para alim ulama dapat pahala. Nah, tengok para alim ulama dapat pahala. Yang keempat, tengok wajah ibu dan juga ayah dapat pahala. Tengok wajah ibu dan ayah dapat pahala. Allahu Akbar. Dan seterusnya ialah tengok laut. Tengok laut juga pahala. Tapi sini tak payah, minta maaf lah. Di Kebaling ni tak ada laut. Walaupun kuala banyak. No, kuala pegang, kuala ketir, macam-macam kuala ada sini. Tapi Allahu Akbar, tak ada laut. Jadi tak ada pahala kita boleh tengok. No, dulu saya bertugas di Pejabat Agama daerah Langkawi dulu, tak apalah tiap-tiap hari tengok laut. Pasal apa? Nak ambil sunnah. Rasulullah kata tengok laut dapat pahala, tiap-tiap hari pergi lalu tengok laut. Tak apa jadi ya, balik keluar pergi tang lawan. Allahu Akbar. Tengok laut dapat pahala. Allahu Akbar. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh ambil perkongsian kita pada hari ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita membanyakkan membaca Al-Quran. Kalau tak boleh banyak pun, sikit pun tak apalah. Dan yang kedua, jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, banyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Sesiapa yang berselawat kepada aku 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang ataupun malam, wajabat lahu syafaati, wajiblah syafaatku terhadapnya. Maka dia akan dapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah akan kenal siapa yang berselawat, Rasulullah akan kenal dia dan juga ibu ayah dia dan juga seluruh orang kampung. Rasulullah kenal dia nanti. Rasulullah akan tahu hang ni daripada kampung mana. Oh, kampung Lanai. Aku kenal hang sebab hang selawat dulu. Bukan zakat kampung, tetapi mak ayah hang pun aku kenal. Allahu Akbar. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, tadi dia suruh berhenti, ini dia suruh sambung pula. Allah. Tak apa, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selain daripada membaca Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan ialah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada baginda Rasulullah SAW ini adalah salah satu nikmat yang paling agung yang Allah tawarkan. Karena selalunya pada hari Jumaat, khatib sentiasa akan baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan juga malaikatnya berselawat kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada junjungan besar dan juga selamat sejahtera ke atas baginda Rasulullah SAW. Jadi selawat ni sebarang jenis sirah, sebarang jenis lafaz, semuanya diharuskan. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh. Tak ada masalah, buatlah macam mana sekalipun. Tetapi 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Kalau terlupa pagi dengan petang, ganti 20 kali sebelum tidur. Kalau kita terlupa berselawat pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, iaitu selepas waktu asar ni, kita lepas ni, ataupun selepas maghrib pun boleh buat, pastikan diganti pada waktu sebelum kita tidur 20 kali. Ini syarat asas bagi seorang yang mengatakan bahawa dia cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, hari ini berapa orang yang sanggup pergi ke ziarah makam ibu dan ayahnya? Berapa orang sanggup pergi? Kalau tanya, Allah sayang mak ayah ni ayat mata, teringat mak ayah. Tapi berapa orang yang pergi ziarah makam ayah, ibu dan ayahnya setiap hari Jumaat? Berapa orang? Berapa orang yang sanggup pergi ziarah makam ibu dan ayahnya pada hari Jumaat, pergi baca surah Yasin, hadiahkan kepada ibu dan ayah di dalam kawasan tersebut dan seluruh ahli kubur? Berapa orang? Berapa orang yang sanggup pergi? Sebut saja cinta, sebut saja sayang mak ayah. Allahu Akbar. Mak ayah meninggal, hari mak ayah meninggal itu teriak tak tahu nak habis basah baju. Tapi berapa orang yang sanggup pergi ziarah makam ibu dan ayah dia selepas mereka wafat? Hanya sekadar baca doa selepas sembahyang? Tak. Di antara sunnah para alim ulama, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ialah ziarah makam ibu dan ayah setiap hari Jumaat. Saya kalau setiap hari Jumaat, seandainya saya ada di kawasan darat ni, saya akan pergi ke makam ayah saya akan baca surah Yasin. Wajib. Tu sebab apa? Tu bermakna kita sayang dan juga cinta pada ibu dan ayah. Apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sendiri yang datang kepada kita membawa nur hidayah, membawa cahaya keimanan, mengeluarkan kita daripada cahaya kegelapan, maka selebih layak baginda Rasulullah SAW kita berselawat dan kita ingat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau tak mampu nak ingat, tak mampu untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, tak sarut sembang bab sunnah Rasulullah. Ya? Kalau tak mampu untuk berselawat 20 kali pada setiap hari kepada Rasulullah, tak sarut sembang nak dapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab bermakna dalam hati kita hanya tipuan sahaja mengenai sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dan dalam bulan Ramadan juga bukan selain daripada hanya sunnah ataupun selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berdoa? Kerana dalam Al-Quran Allah ceritakan, Allah himpunkan bahawa di antara orang yang mustajab doa mereka ialah orang yang sedang berpuasa. Antara golongan-golongan yang mana doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama al-imamu adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, seandainya dia berdoa, Allah tidak akan tolak doanya. Bayangkan, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa ibu dan juga ayah terhadap anak-anaknya. Hari ini ada tak kita sebut nama anak kita? Ya Allah, kurniakanlah kepada anakku kesihatan. Boh sebut nama seorang-seorang. Ada kita sebut? Kita ni duk marah kat anak. Apalah hang ni mengaji bodoh piang. No? Berapa kali aku habis duit banyak hantar hang pergi mengaji, awaklah hang ni bodoh penyegan nak mampus punya marah kat anak. Kalau anak mengaji periksa tak apa.
Tapi berapa orang yang bangkit ataupun lepas sembahyang ada sebut nama anak-anak, ya Allah, Engkau bukakanlah pintu hati anakku dengan ilmu dan juga hikmah. Berapa orang yang minta doa daripada Allah Ta'ala sebut nama anak? Berapa orang? Tak ada. Tak ada. Lepas tu kita duk marah kat anak mengaji penyegan. Allahu Akbar. Sedangkan kita sendiri pun doa pada Allah Ta'ala. Tu kalau semayang. Kalau tak semayang telah lagi. Kalau tak semayang telah lagi. Allahu Akbar. Tara semayang pun kita tak sebut nama isteri dengan anak-anak. Tara kita semayang pun kita tak sebut nama isteri dan anak. Kalau kita semayang fardu jemaah, lainlah takkan nak sebut nama isteri dengan anak-anak kita. Saya apa semayang, ya Allah, kurniakanlah pada isteriku nama sekian-sekian. Orang lain makmum duk doa. Oh, hang duk kira doa hang bawa nama bini dengan anak hang mampus kali tu. Kalau tu aku pula nak jadi imam. Tak ada. Semayang lepas semayang sunat doa lah. Berapa orang? Ya, hari ini Allahu Akbar. Doa ibu dan juga ayah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang berpuasa sehingga berbuka puasa. Ni kita sedang puasa ni. Sampai habis lagi ni. Tunggu nak buka puasa. Allahu Akbar. Doa terutamanya doa yang Allah simpan antara ada satu waktu, sebagian ulama mengatakan iaitu selepas asar sehinggalah terbenamnya matahari. Ada di antara waktu tersebut, ada waktu yang Allah kabulkan doanya tersebut. Ni dalam bulan Ramadan ni Allah bukakan segala pintu-pintu langit dan juga pintu-pintu syurga. Allah tutupkan segala pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa ibu-ibu, ayah-ayah? Neraka ada berapa pintu? Ada berapa pintu neraka? 7. Berapa pintu syurga? Pintu syurga ada berapa? Ada 8. Pintu syurga ada 8. Pintu neraka ni ulama mentafsirkan, mengatakan sesiapa yang sembahyang maghrib dengan isyak 3 dengan 4, maka tertutup segala pintu-pintu neraka yang 7. Kemudian sesiapa yang sembahyang zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat, maka dibukakan kepadanya 8 pintu syurga. Habis subuh macam mana pula? Subuh 2 rakaat. Ulama mentafsirkan kepada 2. Mentafsirkan 2 rakaat tersebut ialah iaitu keberkatan yang ada di bumi dan keberkatan yang ada di langit. Sesiapa yang bersembahyang subuh, maka Allah berikan kepadanya keberkatan yang ada di bumi dan keberkatan yang ada di langit. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini, berapa orang yang ibu dan ayah gerak anak-anak masing-masing untuk sembahyang subuh? Silap-silap ibu dan ayah pun tak sembahyang. Maka Allah tarik keberkatan yang ada di bumi dan yang ada di langit kepada orang yang tak sembahyang. Allah tarik keberkatan. Allah tarik keberkatan. Tu sembahyang subuh 2 rakaat. Selain daripada itu, 2 rakaat itu juga iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan kita dengan makhluk. Itu yang kedua. Ulama tafsir lagi. Yang ketiga, iaitu ulama mengatakan 2 rakaat itu melibatkan tubuh manusia, jasad dan juga ruh. Siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat, maka Allah pelihara jasadnya dan juga ruhnya. Terlalu banyak tafsiran di kalangan para alim ulama bab sembahyang. Iaitu yang keempat ialah orang yang berpuasa sampailah buka puasa nanti, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang mana orang yang berpuasa pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu kita menjadi ahli syurga, maka Allah akan terima doa kita tersebut. Amin ya arhamar rahimin. Itu yang keempat. Yang kelima, golongan yang tidak ditolak doa mereka ialah orang yang musafir sampailah dia pulang. Orang yang musafir. Musafir. Saya tak pastilah tuan DO kita.
Rumah dia, kalau dia musafir, tuan dia musafir kan, daripada rumah dia Lok Start, duk mai kerja di Baling. Setiap hari dia balik. Dalam perjalanan tersebut dia berdoa pada Allah Ta'ala. Allah tak tolak doa dia. Sebab apa? Allah katakan, Rasulullah menyebutkan, antara golongan yang tidak ditolak doa mereka ialah golongan yang musafir. Orang yang musafir. Itu yang kelima. Yang kelima ialah orang yang musafir, doa mereka tidak akan ditolak. Yang keenam. Yang keenam, golongan yang tidak akan ditolak ialah iaitu orang yang dizalimi, yang kena zalim. Orang yang kena zalim, doa mereka tidak akan tertutup sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita untuk nak menzalimi orang lain? Siapa kita untuk nak menzalimi orang lain? Allahu akbar. Jadi kalau orang yang dizalimi ini, seandainya dia berdoa, Allah tidak akan menolak sama sekali doanya tersebut. Allahu akbar. Inilah yang saya ingatlah, 6 golongan ini yang mana mereka ini tidak akan ditolak doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi hari ini ialah doa ibu dan ayah yang paling penting. Tak perlu kita duk pergi cari tok guru, para alim ulama untuk berdoa, minta doa ke anak-anak. Pergi jumpa ustaz, tok guru, minta tolong doa lah anak saya nak periksa ni minggu depan. Tak. Doa ibu dan ayah itu lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah itulah sebagai seorang raja, walaupun dia tak pegang jawatan. Dia orang nak panggil dia sultan, tak cukup. Dia sebagai seorang ayah dah dikira sebagai wali yang besar. Iaitu seandainya dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allah tak tolak. Samalah juga dengan seorang ibu, walaupun dia tak pakai mahkota di hadapan mak kita sendiri, tetapi doanya adalah antara doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini berapa ramai guru-guru Al-Quran yang mengajar pada hari ini. Guru-guru hari ini yang mengajar, yang ada bersama-sama dengan kita para alim ulama. Ni yang akan diberikan bantuan sumbangan nanti. Berapa besar ganjaran yang Allah kurniakan kepada mereka semata-mata untuk mengajarkan anak-anak kita pada hari ini. Allahu akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dalam bulan Ramadan, selain daripada itu ialah Allah nak mengangkat darjat kita sebagai seorang hamba sama seperti mana para malaikat. Malaikat yang tak ada nafsu, yang tak makan, tak minum dan tak ada nafsu. Hari ini pun sama juga kita puasa. Kita sanggup menahan lapar dan juga dahaga dan juga nafsu kita. Maka Allah nak angkat darjat kita ni sama seperti darjat para malaikat. Tapi kita tak nampak. Bagi kita Allah puasa macam biasa ya, tak. Sedangkan itulah tujuan, sebahagian daripada tujuan Allah memfardukan puasa kepada kita adalah untuk mengangkat darjat kita seolah-olah sama dengan para malaikat. La ya'sunallaha ma amaruhum. Sesungguhnya yu'maruna, mereka para malaikat ini tidak pernah sama sekali melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puasa kita ni kita kena jaga elok-elok supaya kita ni pun sama dengan para malaikat. Malaikat ni tak makan, tak minum dan tak kahwin, tak ada nafsu. Jadi kita ni kontrol daripada pukul 6 pagi sampai pukul 7.30 ni. Semua itu adalah agar kita ni sama dengan level dengan para malaikat. Allahu akbar. Kita buka puasa sama level kita dengan diri kita ni sebagai makhluk insan yang biasa. Dan yang terakhir, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa dia? Iaitu puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita di alam kubur nanti. Di akhirat nanti, puasa ini akan datang memberikan syafaatnya kepada kita suatu hari nanti. Bila nak seksa, maka puasa ini kata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan,
aku tidak izin tuanku ini diseksa kerana di dunia dulu dia menahan lapar dan juga dahaga semata-mata kerana kamu. Ni puasa kita ni akan jaga kita. Sebab itulah dalam bulan Ramadan dua kenikmatan, dua yang akan memberikan syafaat kepada manusia. Yang pertama puasa dan yang kedua Quran. Dua yasfa'ani. Dua-dua ni akan memberi Al-Quran was-saum akan memberi yasfa'an, akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah puasa kita ni kita kena jaga sungguh-sungguh agar level kita ni bukan sama seperti mana orang lain biasa. Orang lain biasa ikut suka dia, nak pegang telefon dia nak buat apa, dia nak kata kat siapa, dia nak entah apa nak pergi tak mana dak. Kita ni puasa kita jaga supaya darjat kita itu lebih tinggi. Itulah yang dinamakan puasa khas, puasa orang yang special. Kalau puasa sama macam orang lain, makan minum apa benda sama tapi duk buat dosa macam orang lain, itu level orang biasa. Tapi hari ini, mulai saat ini kita usaha agar kita level kita tu lebih tinggi daripada orang lain. Iaitu dia kita jaga makan minum, pakaian kita dan juga puasa kita diri kita ni daripada melakukan sebarang dosa. Maka itulah hakikat puasa yang sebenar yang dikatakan oleh para alim ulama. Puasa yang sebenar yang disebutkan oleh para alim ulama ialah puasa seseorang daripada melakukan sebarang dosa. Itulah puasa hakikat yang sebenar. Kalau masih lagi puasa buat dosa, maka itu puasa orang awam, orang biasa. Sebab apa? Maknanya tak ada beza. Aku sama dengan hang. Kita sama je. Kita serupa sama je, tak ada beza. Tetapi puasa yang sebenar yang ulama minta, yang dianjurkan ialah daripada melakukan sebarang dosa, maka itulah level yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sampai di sini ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkongsian kita pada petang ini saya mohon kemaafan yang teramat sangat. Di atas segala salah silap, terkasar bahasa, tergurau rasa, semua itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan diri ini. Yang baik hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa pada Allah Taala agar Allah angkatkan, Allah jauhkan wabak penyakit yang kita tak nampak ini daripada diri kita dan juga ahli keluarga kita dan juga jiran tetangga kita dan juga ahli qaryah kita dan juga seluruh daerah Baling ini dan juga seluruh negeri Kedah Darul Aman dan lebih-lebih lagi kepada semua umat Islam. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan ialah ujian daripada Allah Ta'ala untuk melihat sejauh mana kita mampu bersabar dengan ujian tersebut. Maka itulah orang yang beriman yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua terselamat daripada segala wabak ujian ini dan kita dikurniakan ganjaran surga daripada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita bertemu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sampai di sini terlebih dahulu saya mohon kemaafan sekali lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.